Baik, kembali. Apa yang Allah sebut, huwajtabakum, dia yang pilih kamu. Allah yang tetapkan semuanya. Mana umat yang akan hidup pada zaman Nabi Adam, siapa yang akan hidup pada zaman Nabi ni, Rasul tu, Allah jugalah yang tentukan dan tetapkan siapakah yang akan diletakkan di kalangan umat-umat terpilih di akhir zaman. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini bagi kamu sebagai suatu kesempitan, suatu kesulitan atau suatu kepayahan. Hari ini tuan-tuan, jangan kita berfikir bila Allah letakkan kepada kita satu cara hidup, the way of life yang kita panggil sebagai din, yang kita panggil sebagai agama, yang kita panggil sebagai perintah-perintah dan larangan daripada Allah, jangan sesekali kita anggap tu menyusahkan hidup kita. Jangan kita anggap dia akan menyempitkan kita, menyesakkan kita, menyulitkan kita. Sebenarnya agama ni datang untuk memperelokkan, untuk mentarbiah, untuk memberi pendidikan kepada manusia agar mereka mengenal apa yang sememangnya baik dalam kehidupan dan apa yang sebenarnya buruk dalam kehidupan. Apa yang dinamakan hak dalam hidup dan apa yang dinamakan batil dalam hidup. Apa yang dinamakan benar dan apa yang dinamakan sesat, terseleweng dan tersasar dalam kehidupan. Dan dia juga adalah merupakan ujian daripada Allah untuk mengukur sejauh mana kesetiaan, ketaatan kita kepada perintah Allah dan berusaha sedaya mungkin untuk menjauhi setiap larangan-larangan yang datang daripada Allah. Itulah agama. Jangan bagi sempit. Ada sesetengah orang yang hidup dunia akhir zaman ni, dia merasakan agama ni sebagai halangan. Agama ni sebagai kekangan. Sebab apa? Dia nak menjadi seorang manusia yang freedom. Dia nak jadi manusia yang bebas. Dia nak bebas sungguh-sungguh. Jadi kita tanya pada mereka, yang kamu nak hidup bebas ni, nak bebas daripada apa? Kalau kita kata nak bebas daripada kekangan agama ni, agama datang daripada Allah. Otomatik bila kamu kata kamu nak bebas dari kekangan agama, otomatik juga sebenarnya kamu nak bebas daripada penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kamu. Allah dah tentukan atas agama baik buruk, ikutlah. Allah dah tentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dia hari ni rasa terhalang, rasa terkekang, dia nak bebas sungguh-sungguh. Apa agama punya payah suruh semayang 5 kali, baik tak semayang? Apa payah punya agama sampai puasa orang 2-3 hari cukuplah ni sampai sebulan penuh? Apa payah punya agama kita cari harta penat-penat, cari duit, cari rezeki letih-letih, kena bayar zakat, kena kongsi, kena sedekah. Apa punya cerita macam ni? Kumpul duit banyak-banyak, kena habiskan 10,000, 20,000 nak pi ke Mekah pula, mengayakan Arab Saudi dan sebagainya. Perkataan-perkataan macam ni sering dan selalu keluar. Mereka-mereka yang nak hidup bebas dan tak terkekang dan terhalang dengan ibadah dan amalan tadi. Bahkan lebih jauh, hak dilarang tu pula dia nak buat. Allah kata jangan minum, dia nak minum. Minum pula satu hal, sembunyi-sembunyi, belakang orang okey lagi. Bahkan hari ini lebih jauh, selain daripada dia buat dosa minum arak, dia mewar-warkan pula kepada orang lain, bahkan bangga dengan dosa dia. Dia minum arak tu dah tunjuk-tunjuk, dia minum arak tu dah depan orang, lepas tu dia bangga dengan dosa dia tadi. Tengok aku 14 botol tak mabuk-mabuk. Dia minum tu satu hal dah dosa, lepas tu bangga pula dosa dia buat, minum 14 botol arak tak mabuk. Hak berzina satu hal, cerita awet keliling pinggang,
Pernah tidur dengan perempuan tu, dia sebut dengan awet ni, sebut dengan janda tu, sebut dengan security guard tu, sebut. Bahkan bangga pula dalam banyak-banyak 14 orang ni, aku tak pernah kena penyakit AIDS. Siplis pun jauh sekali. Bangga pula Allah tak uji lagi penyakit tu atas dia. Bahkan dia sebut pada orang lain pula dosa-dosa dia buat. Lepas tu kalau orang kafir 4 nombor, kita pi 8 nombor. Orang kafir 3622. 3622 tambah lagi cik 4288. Oh, 8 nombor. Nak bagi cepat kaya. Kaya yang diilusikan. Kaya yang terjerat dengan nasib. Ini berlaku hari ini. Dah nak bebas sangat. Agama tu jadi halangan, agama tu jadi kekangan. Last sekali ada yang beranggapan agama ni menyusahkan hidup, maka tinggalkanlah agama. Maka ada sebahagian yang murtad. Murtad ni saya nak sebut mudah saja. Bila kita kata kita ni Islam, Islam ni satu yang special, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik dia hanya akan duduk pada tempat yang baik, ruang yang baik, acuan yang baik. Kalaulah dia duduk satu tempat yang kotor, satu tempat yang tak elok, satu tempat yang hari makin hari membusuk, sampai satu ketika dia tak sanggup lagi nak duduk dengan acuan bekas dan tubuh ni, dia akan keluar. Sebab dia terlampau suci nak duduk tempat yang paling kotor. Agama ni terlampau suci nak duduk pada orang yang serba masalah-masalah manusia. Bila dia ada keluar, siapa bermasalah sebenarnya? Orang tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar diri kita tiada maksum. Hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa, hari-hari buat buruk. Alhamdulillah agama tu masih nak duduk dengan kita. Agama tu masih sudi melekat pada acuan dan bekas tubuh kita. Tapi satu masa kalau terlampau kebobrokan yang kita lakukan dalam kehidupan, berkemungkinan dia akan keluar. Dia tidak selesa lagi untuk hidup dalam tempat yang kotor. Kerana dia terlampau suci untuk duduk pada tempat yang disebutkan tadi. Jadi jagalah baik-baik agama. Jagalah baik-baik akidah tuan-tuan sebelum dia lari dan keluar daripada diri kita. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama Nabi kamu, agama bapa kamu. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Kerana agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi seterusnya. Tiada agama lain, tiada ajaran lain, tiada falsafah lain, tiada ideologi lain yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh bapa sekalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dibawa oleh anaknya Ishak, itulah ajaran Ibrahim. Yang dibawa oleh anaknya Ismail, itulah ajaran Ibrahim. Sampailah ke Nabi Isa, tetap ajaran yang sama. Sampai ke Nabi Muhammad, tetap ajaran yang sama. Bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Satu dan Maha Tunggal. Tidak ada kesyirikan, tidak ada mempersekutukan, tidak ada sesekali memperduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya beriman kepada hari akhirat. Jangan ingat Nabi-Nabi bawa laluan yang berbeza. Tidak. Masa yang berbeza, waktu yang berbeza, agama tak pernah berbeza. Huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan dia menamakan kamu semua muslimin daripada sebelum ni lagi. Bukan kata orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Muhammad digelar sebagai muslim, digelar sebagai muslimin. Bahkan ditegaskan oleh Allah, dia menamakan kamu muslim ini min qabl, sebelum ni lagi. Maksudnya zaman Nabi Ibrahim, siapa pengikut dia? Muslimin.
Nabi Ishaq muslimin, Nabi Daud muslimin, Nabi Sulaiman muslimin, Nabi Syuaib muslimin, semua muslimin. Apa maksud muslim? Yang benar-benar menyerahkan secara total dan keseluruhan dirinya mengabdikan kepada Allah dan peraturan-peraturannya. Siapa hari ini yang tak mau tunduk dengan arahan Allah, terkeluar. Siapa hari ini yang mengingkari, mengkufuri dan mendurhakai arahan ini, terkeluar. Allah yang menamakan min qabl wa fi hadza, dan juga dalam Quran ini menyebutkan benda yang sama. Bukan kata sebelum ni muslimin, tapi Quran ni muslim, muslim, muslimin, tak berhenti. Ada kadang-kadang datang kalimah muslim, kalimah muslimin, kalimah muslimun. Sebelum ni dan sekarang, liyakunar rasulu syahidan alaikum, untuk menjadikan rasul itu sebagai saksi atas kamu. Rasul nak jadi saksi atas kita ni. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kamu pula akan menjadi saksi atas sekalian manusia. Di mana poin untuk kita kaitkan kita akan jadi saksi, sedangkan di awal tadi kita sebut kita tak pernah pun hidup pada zaman mereka. Kita tengok satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebut apa? Telah menceritakan kepada kami Waqi'. Waqi' ni ialah guru Imam Syafi'i, guru juga Imam Ahmad. Waqi' daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi daripada Abu Saleh. Abu Saleh mengambil daripada sahabat besar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Sa'id pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya di akhirat kelak, Nabi Allah Nuh alaihi salam akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cerita di mahsyar kelak, di akhir zaman kelak, Nabi Allah Nuh akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa pertanyaan yang Allah persoalkan kepada Nabi Allah Nuh? Adakah kamu sudah menyampaikan risalah dakwah? Masa kamu hidup dulu, masa kamu diutuskan dulu jadi Nabi, jadi Rasul, wahai Nuh, kamu dah jalan ke tugas kamu sebagai penyampai, sebagai pentabligh, sebagai pendakwah dengan sebaiknya. Benar, aku telah menyampaikan wahai Allah. Nabi Nuh mengaku dia telah menyampaikan, tetapi pembuktian diperlukan, bukan setakat jawapan lalu dihadirkan di hadapan Allah umat-umat Nabi-Nya. Umat mana dipanggil? Dipersoalkan Nabi Allah Nuh, maka umat Nuh dipanggil. Bila umat Nuh dipanggil, Allah bertanyakan kepada umat Nabi Nuh, adakah orang ini merujuk kepada Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kamu semua? Benarkah dia menyampaikan waktu dia hidup dulu? Sebenarnya kami sesekali tidak pernah didatangi walaupun seorang pemberi peringatan. Dan kami sesekali tidak pernah didatangi walau seorang pemberi peringatan. Dan orang-orang macam ni tak pernah wujud dan tak pernah ada di kalangan kami. Sudah. Nabi Nuh digambarkan dalam hadis ni didustakan dan dinafikan oleh umatnya di hadapan Allah. Kalau kita perhati, inilah seteruk-teruk umat. Dahlah dulu atas dunia kamu bohong, kamu dusta, kamu menafikan kenabian dan kerasulan Nuh. Di akhirat di hadapan Allah buat cerita sama lagi. Patut di hadapan Allah dah takut dah nak cakap bohong. Di hadapan Allah takut dah nak menipu. Di hadapan Allah takut nak berdusta. Dia pergi buat cerita, tak ada Nabi Nuh ni, dia tak main kat kami. Aduh hari sungguh. Jadi Nuh, bila mana didatangkan pada kamu umat kamu, mereka menafikan, mereka mendustakan. Jadi di mana bukti kamu? Padahal Allah dah tahu semua. Mana bukti dia? Muhammad dan umatnya.
Muhammad dan umatnya, lalu didatangkan umat Nabi Muhammad. Dan kita semua menjadi saksi atas kebenaran risalah, kebenaran dakwah yang pernah didakwahkan oleh Nabi Nuh sepanjang hayat beliau dan menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah dengan sebaik-baiknya, tetapi ditentang, dilawan, didustakan, malah ditomah, dicaci, dimaki dan dituduh macam-macam. Kita juga mengetahui apakah musibah yang telah melanda umat ini ditenggelami banjir besar, ribut taufan. Jadi siapa saksi? Kita. Adakah itu penguat? Belum lagi, tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan siapa ni yang kita sebut? Dalam Bukhari ada, dalam Tirmizi ada, dalam Nasa'i ada. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah diriwayatkan daripada pelbagai jalur yang sampai kepada Al-A'mashi. Satu hadis lain yang juga disebutkan oleh Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Abu Saleh, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, yang beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihadirkan di hadapan Allah seorang nabi, bersamanya ada 2 orang, bahkan lebih dari itu. Ada nabi, didatangkan bersama nabi itu 2 orang dan lebih dari itu. Lalu didatangkan umatnya. Adakah nabi-nabi ini telah menjalankan tugasnya? Maksudnya dengan kata lain, waktu hidup atas dunia mereka pernah tak mendakwahkan kamu, menyebarkan risalah Islam kepada kamu? Tidak. Sesekali mereka tidak pernah datang kepada kami sebagai pemberi peringatan, dan tiada seorang pun yang pernah datang kepada kami dengan sikap demikian. Kamu buat tak kerja kamu? Ya, kami telah menyampaikan risalah dakwah, kami telah menyebarkan dakwah. Jadi mana bukti dia? Muhammad dan umatnya sekali lagi datang. Kali ni dalam hadis ni lebih kemas lagi, sebab disebut apa? Bila kita membenarkan, tadi terputus umum. Bila kita membenarkan dan menjadi penyaksi kepada Nabi dan umat beliau, lalu Allah tanya, mana pembuktiannya yang kamu jadi saksi tu? Ini jawapan dia. Kerana telah datang di sisi kami seorang Nabi, seorang Rasul, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menerusi beliaulah diceritakan kepada kami menerusi firman-firman Allah yang turun, kisah-kisah Nabi tersebut bersama umat dan kaum masing-masing di dalam Al-Quran. Kami tak pernah hadir bersama mereka, tak pernah hayat bersama mereka, tapi dalam Al-Quran Allah dah cerita, Nabi dah hurai pada kami. Nuh dengan umat dia macam mana, Adam dengan umat dia macam mana, Hud dengan umat dia macam mana, ni dengan umat macam mana. Allah sendiri yang cerita pada kami, kami yang akan jadi saksi atas kebenaran tersebut. Nak bohong macam mana? Sebab saksi-saksi yang turun ini adalah firman Allah. Allah yang duduk di hadapan kami yang sebut benda tu. Allah yang di hadapan kami juga yang meminta bukti ini. Adalah zat yang sama, Tuhan yang sama, pencipta yang sama. Hebat tak tuan-tuan? Hebat. Tapi mampukah kita menjadi golongan pensaksi tadi? Takut kita pun letih dengan urusan masing-masing. Ini yang benar-benar umat Muhammad yang akan jadi umat wasata, umat adil, umat pertengahan, umat pilihan, umat terbaik.